Ya, kita dengarkan tadi lagu Bangkit Bersama. Sama-sama kita ni menjaga dan melindungi antara satu dengan yang lain. Betul. Dengan mengamalkan SOP yang berkali-kali diarahkan. Tetapi kadang-kadang, ya tentu, kita ni mudah lupa. Manusia ni mudah lupa. Dan apabila kita terlalai dan leka, kita ni sama-sama ingat mengingati antara satu dengan yang lain. Dan kita percaya saja ada undang-undang. Apa salah tu tak ada undang-undang dikenakan kepada mereka yang melanggar peraturan ni. Supaya kita ni supaya kita ni sentiasa beringat dan patuh kepada ketetapan ataupun peraturan telah pun dikeluarkan. Baik, bercakap mengenai dengan undang-undang ni kan. Kita akan beralih pula untuk membawakan segmen Bicara Undang-Undang. Kita akan bersama nanti dengan narasumber kita, dan kalau diikutkan topik untuk hari ini cukup hot ya. Nafkah anak disayang atau kecundang. Kecundang kah dibuang? Kecundang kah? Baik, segmen tersebut kita akan bawakan terus pada pagi ini bersama dengan narasumber kita yang mulia Awang Muhammad Effendi bin Junaidi. Ya. Baik, kita bersama dengan narasumber kita secara virtual. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tuan? Alhamdulillah, akhirnya dapat bersama pada pagi ini. Sehat Akhirnya. Pada pagi ini. Betul. Ni baik Tuan, kalau nyorang topik yang kami bawakan di belakang tabir ya. Itu dia. Baik, topik yang kita dibawakan dalam segmen Bicara Undang-Undang hari ini rasanya cukup penting juga. Rasanya isu ni kalau dibawa ke tampil ke mahkamah, nyorang kita ni antara hal yang sukar juga kadang-kadang dipahami, tetapi ada keperluan kita ni untuk memahaminya dari segi syarak. Dan topik hari ini berkaitan dengan isu nafkah anak, disayang atau dibuang. Dibuang. Okey. Barangkali Tuan dapat menjelaskan lebih lanjutlah berkenaan dengan topik kita hari ini. Silakan Tuan. Okey. Saya mulakan penyampaian yang dihormati pada pagi ini. Apa khabar semua, Tuan Fatul dengan Puan Sterina? Semoga kita semua dilimpahi dengan segala rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita berhadapan dengan dunia pandemik 19. InsyaAllah. Okey, tuan-tuan, saya akan mulakan perbincangan kita pada pagi ini. Tuan-tuan yang dikasihi, kalau kita melihat kedudukan bagaimana di zaman Rasulullah, kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, bagaimana Hindun binti Utbah berkehendakkan nafkah dari suaminya Abu Sufyan yang bakhil dan kedekut nafkah. Lalu polemik ini dihadapkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah aku tidak berdosa? Jangan takut, tiada dosa bagimu. Ambillah sesempurnanya dan semaksimalnya mengikut keupayaan dan juga kemampuan dan keperluanmu. Dan ketika itulah tuan-tuan, bagaimana kisah ini menjadi satu sorotan bukan saja di kalangan hukum syarak dan juga diguna pakai di dalam konteks di mahkamah syariah yang berlegar dalam konteks undang-undang. Jadi pada pagi ini, saya dalam masa ini saya akan cuba berkongsi dengan anda semua bagaimana kita lihat polemik isu nafkah anak ini menjadi satu polemik yang bukan boleh dianggap enteng. Sebaliknya ia menjadi satu benchmark untuk kita laksanakan sama ada melibatkan ibu atau bapa. Dalam pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, saya akan berkongsi sebagai disclaimer awal ya tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian. InsyaAllah dalam pengalaman 17 tahun ini saya selaku peguam syar'i yang beramal di Brunei Darussalam, saya akan cuba berkongsi dan berdasarkan kepada ilmu dan pengetahuan sedikit saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan ianya tidak mewakili mana-mana organisasi ataupun badan, dan ianya adalah setakat berdasarkan kepada pengalaman saya saja. Okey, pertamanya kita lihat kepada tajuk nafkah ini. Kita kena lihat dari segi slide dulu. Saya dah sediakan slide juga kepada untuk rujukan pihak pada pagi ini. Dan insyaAllah kita boleh tayangkan slide. Silakan. Okey, ya. Yang mana kita akan melihat pada slide yang pertama dan kedua. Dan selanjutnya, kita lihat dulu pada slide yang kedua. Ianya merujuk kepada isu bidang kuasa mahkamah syariah. Isu bidang kuasa mahkamah syariah ini
penyampai yang bertugas pada pagi ini, kita akan lihat bagaimana bidang kuasa asal yang diberikan kepada mahkamah syariah. Sama ada kalau kita lihat, mahkamah syariah ini ada mempunyai 3 hierarki yang utama, iaitu mahkamah rayuan syariah sebagai satu platform mahkamah penghakiman yang tertinggi sekali, kemudian mahkamah tinggi syariah dan kemudian mahkamah rendah syariah. Secara umumnya, saya ingin kongsikan bahawa ketiga-tiga institusi badan ini, yang diterajui oleh badan kehakiman ini, mempunyai bidang kuasa yang hampir sama, tetapi takat kuasanya yang berbeza. Sudah tentu mahkamah rayuan syariah mempunyai level yang paling tinggi. Utamanya bidang kuasa mendengar, membicarakan serta memutuskan. Okey, isu yang berkaitan dengan nafkah ini memang ada tercatat dan dibincangkan secara khusus di dalam undang-undang, di dalam akta. Maka bermula dengan kedudukan mahkamah rendah ini ya tuan-tuan, bidang kuasanya yang kita lihat bidang kuasa asal seperti mana bidang kuasa mahkamah tinggi di bawah bab 16/1A, dan dalam bidang kuasa malnya juga ada bidang kuasa untuk memutuskan tentang tanggungan nafkah ini. Betul. Dan dalam mahkamah tinggi syariah itu sendiri seperti bab 15B/3 ada menyentuh mengenai spesifik bidang kuasa nafkah tanggungan. Selain daripada kuasa penyemakan, kuasa rayuan daripada mahkamah rendah ke mahkamah yang lebih tinggi. Manakala yang terakhir sekali, mahkamah rayuan, ia akan satu platform untuk dihadapkan segala rayuan yang dihadapkan dan juga mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan. Okey, itu secara umum berkaitan dengan bidang kuasa. Jadi pokok pangkalnya memang institusi mahkamah syariah ini yang mengendalikan kes-kes kekeluargaan orang Islam memang ada bidang kuasa untuk mengendalikan kes-kes yang berkaitan dengan nafkah ini. Okey, selanjutnya kita akan pergi kepada slide yang ketiga. Okey, dalam slide yang ketiga ini isu yang berlegar ialah berkaitan dengan bila isu kedudukan nafkah ini timbul. Okey, bila kedudukan nafkah ini timbul sebenarnya, ramai yang tidak tahu ahli penyampai, mungkin ada mengatakan sebagai orang awam, dia hanya berpendapat bahawa isu nafkah ini hanya wujud selepas perceraian. Tetapi pada pagi ini, bagi yang tidak tahu, saya akan cuba berkongsikan dengan anda semua. Sebenarnya isu nafkah ini juga telah bermula ketika masih lagi dalam tempoh perkahwinan. Bukan saja melibatkan isu perceraian sebenarnya. Betul. Jadi cuma ramai yang tak tahu. Ya. Okey, mungkin yang kebiasaan rutin kita penyampai ialah melibatkan kedudukan sudah menjadi tanggungan biasa kita ni. Suami, you sebagai suami, you kena bayar nafkah. Okey. So, apa yang akan berlaku jika dalam tempoh perkahwinan itu ianya tidak dilaksanakan? Maka dalam tempoh perkahwinan itu sebenarnya memberikan peluang kepada pihak-pihak yang tidak berpuas hati ya. Contohnya si isteri itu tadi sebenarnya boleh je membuat aduan dan memfailkan permohonan di mahkamah syariah dalam memohon untuk mendapatkan nafkah yang diperlukan bagi keperluan dia sebagai isteri dan juga kepada anak. Jadi ianya bukan saja berlegar selepas perceraian. Okey, itu satu isu. Dan isu kedua, pada pagi ini kita akan membincangkan mengenai dengan kedudukan nafkah anak yang menjadi isu polemik ini dalam situasi kedudukan perceraian telah berlaku. Okey. Dalam konteks perceraian yang telah berlaku ini, saya akan membincangkan apa sebenarnya dalam slide yang keempat, isu-isu yang biasa berbangkit mengenai dengan kedudukan nafkah anak ini, penyampai, Pak Bro Razi. Antara isu yang menjadi polemiknya ialah pertamanya berkaitan dengan hak penjagaan. Hak penjagaan ini kalau kita nak bincangkan memang tak cukup masa ni, tapi kita akan bincang dalam sesi yang lain. Sayang sekali ya. Dan kita akan lebih tertumpu kepada hak nafkah anak, hak nafkah tertunggak
kelayakan-kelayakan yang boleh dipohonkan oleh si ibu yang menjaga anak kononnya, dan apa sebenarnya kelayakan atau pertimbangan yang dibuat oleh mahkamah dalam isu berapa jumlah yang patut diketengahkan, diberikan sebagai satu perintah mahkamah. Okey, ini akan kita bincangkan. Dan setakat mana limitasi atau kekangan ataupun had yang boleh dituntut sebagai nafkah anak-anak ini oleh isteri, ataupun anak-anak ini sendiri juga boleh membuat tuntutan di mahkamah. Ini yang spesialnya saya akan bincangkan selepas ini. Dan kita akan lihat secara umumnya berkaitan dengan isu semasa nanti dalam perbincangan kita. Baik, itu secara mukadimah saya serahkan semula kepada penyampai. Satu mukadimah yang sangat intens dengan informasi-informasi, dan kita percaya saja. Dan sebenarnya banyak lagi yang ingin diketahui, banyak lagi soalan-soalannya. Mungkin sahaja seterusnya ialah Tuan tadi ada merujuk mengenai hukum syarak dan juga undang-undang. Jadi sebenarnya siapa sebenarnya yang bertanggungjawab untuk memeduli anak-anak ini? Memeduli nafkah lah khususnya. Betul. Okey. Memeduli nafkah, ini isu yang sensitif ni sebenarnya. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang saya hormati sekalian. Okey, siapa yang mengambil peranan sebagai nafkah? Secara umum adalah bapa. Walaupun bapa secara umumnya, cuma saya akan berbincang dengan tuan-tuan dan puan-puan juga, saya akan membuka jalan. Sebenarnya selain daripada bapa ni, ada golongan-golongan tertentu juga yang akan menjadi pihak yang kompeten atau pihak yang bertanggungjawab dalam menjalankan amanat ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya menjawab, kita lihat kepada slide yang kelima yang berkaitan dengan nafkah. Okey, nafkah ni apa sebenarnya? Nafkah ni dalam slide yang kelima tu, saya akan cuba berkongsi sebenarnya kita melihat apa yang menjadi rutin harian yang biasanya menjadi satu keperluan bagi anak tersebut, sama ada ianya meliputi makanan, pakaian, pendidikan, keagamaan, perubatan, perkembangan minda anak tersebut, maka konteks ini akan boleh dianggap sebagai nafkah yang menjadi keperluan kepada anak-anak. Okey. Kemudian saya nak rujuk sedikit mengenai dengan tanggungan rujukan hukum syarak pada slide yang ke-6 selanjutnya, yang mana di dalam undang-undang kita di Mahkamah Syariah ini, ianya alhamdulillah di Brunei Darussalam, ianya perkembangan undang-undang ini nampaknya semakin hebat daripada masa ke semasa. Kita bukan saja ada konteks undang-undang asal, tetapi ianya juga telah dibantu diperkembangkan dengan adanya arahan-arahan amalan misal kata, dan akta-akta yang lain dalam menyokong maksud atau kehendak akta yang sedia ada. Alhamdulillah kita di Brunei, sepanjang pengalaman saya, ini yang saya lihat perspektif yang sangat baik kepada perkembangan undang-undang Mahkamah Syariah ini. Okey. Jadi selain daripada Akta Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217, kita juga Akta Undang-Undang Keluarga Islam yang berkaitan dengan pindaan 2010, Akta Majlis 10 dan arahan amalan yang merupakan arahan ataupun seolah-olah serupa sebagai SOP yang terkini yang perlu kami sebagai pengamal undang-undang untuk ketengahkan kepada mahkamah. Ya. Kemudian kita lihat kepada slide yang ke-7, merujuk kepada tanggungan bapa. Ya, ingat ini dah masuk dalam hukum syarak. Okay, tanggungan nafkah surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyebut wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Okay, tanggungan nafkah ini telah pun diamanatkan kepada bapa. Kepada bapa sebagai pihak yang kompeten, nafkah anak-anak yang berada di bawah tanggungannya mengikut keperluan dan juga kemampuannya. Okey, itu kita lihat bahawa sebenarnya bagaimana bapa ini menjadi pihak yang kompeten, wajib menjalankan nafkah ini sebenarnya terbit daripada 3 faktor, iaitu perkahwinan, keturunan dan juga pemilikan. Kemudian setelah kita memahami bapa sebagai satu entiti yang bertanggungjawab memberikan nafkah ini, ya penyampai Fakrul dan juga Puan Sarina, kita melihat bapa ni sebenarnya bukan sebagai orang yang sebagai suami, sebagai peneraju rumah tangga, tetapi sebenarnya ada tanggungjawab yang lain, terutama dalam perspektif nafkah. Tidak ada orang lain kecuali bapa.
melainkan ada perihal lain yang kita akan kongsikan nanti. Okey, selanjutnya dalam slide yang ke-8 sudah jelas juga menunjukkan tentang kewajipan hukum syarat wajib memberikan nafkah dalam slide seterusnya, dalam slide yang ke-8 berkaitan dengan nafkah yang perlu ditanggung oleh bapa. Ini antara salah satu isu tanggungjawab bapa adalah orang yang paling berperanan sebagai nafkah kepada anak-anak, penanggung nafkah. Okey, slide yang ke-9 tuan-tuan. Okey, kita lihat bagaimana ragam manusia ini sebelum bercerai. Okey, Puan Sarina, penyampai kita. Sebelum bercerai ni, suami ni bukan main lagi, dia mampu untuk menjalankan, melunaskan nafkah anak-anak. Tetapi setelah berlakunya perceraian, oh my God, semuanya jadi tak tentu arah. Semuanya jadi, indah dapat. Apa yang kau minta, aku indah mau, aku indah mampu, aku indah mau. Nah, akutah yang menjadi menjadi yang biasanya lah isu-isu semasa yang melibatkan isu sensitif apabila berlaku perceraian. Okey, selanjutnya saya serahkan kepada penyampai. Sebenarnya kita ada masa cukup singkat. Ada beberapa soalan lagi ingin kita ajukan. Ya, betul. Mungkin secara rumusan dan ringkasan juga daripada topik kita hari ini. Walaupun dalam syarak sendiri telah menetapkan bapa adalah individu yang kompeten untuk memberikan nafkah kepada anak-anak semasa dalam institusi perkahwinan ataupun selepas pasca perkahwinan. Mungkin di sini secara ringkas, ini mungkin sebagai harapan kepada golongan yang nyatakan. Apakah bentuk pertimbangan yang diberikan oleh mahkamah? Ini merupakan soalan terakhir kita ni, Tuan. Silakan. Soalan terakhir kita baik. Okey, kalau kita dapat rujuk kepada slide yang ke-12 ke-12 berkaitan dengan isu pertimbangan mahkamah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dalam isu nafkah ini bagaimana penentuan kadarnya adalah merujuk kepada dua benda aspek. Satu, keperluan anak dan juga kemampuan bapa. Dalam seksyen 75 dan 76 Akta Undang-Undang Keluarga Islam jelas menjelaskan tentang apa sebenarnya yang akan dirujuk. Keperluan anak itu dari segi akademiknya, dari segi kebajikannya, makanannya, perubatannya, dan kemudian ianya tidak sebegitu mudah dituntut dengan sesuka hati oleh si isteri contohnya. Dalam isu perceraian ini sudah tentunya melibat kepada kemampuan bapa. Maka aspek kemampuan bapa ini akan juga menjadi satu benchmark kepada kedudukan sejauh mana sama ada bapa ini tadi akan dinilai mampu atau tidak memberikan nafkah seperti mana rutinnya ataupun tiba-tiba ada elemen kejutan daripada wife yang menuntut di mahkamah. Sama ada ianya akan menimbulkan tentang kemampuan atau tidak kepada si bapa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah mungkin sebab ini pun baru slot yang pertama kita berebut dengan masa. Cuma saya nak ingin memberikan sedikit panduan saya bahawa dalam isu ini sebenarnya saya pengamal undang-undang Mahkamah Syariah ini, saya melihat sebenarnya ia melibatkan isu co-parenting. Sama ada melibatkan bekas suami ataupun bekas isteri. Tidak ada istilah yang melibatkan isu bekas anak. Maka tanggungjawab ini sebenarnya perlu dimainkan oleh ibu dan bapa walaupun melalui proses perceraian. Kedua, jika tiadanya proses ini, maka ianya terpaksa dituntut oleh mana-mana pihak yang kompeten, yang layak untuk membuat tuntutan di mahkamah supaya dapat dikeluarkan satu perintah mahkamah untuk diberikan kuat kuasa kepada pihak si suami ni tadi untuk melaksanakan nafkah tersebut. Dan jangan lupa kita ada bidang kuasa mahkamah untuk membuat potongan melalui tahanan pendapatan tenaga atau gaji daripada majikan. Jadi ianya bukan suatu benda yang begitu mudah. Sebenarnya kita ada membuka jalan. Banyak peruntukan hukum syarak dan undang-undang itu sendiri sebenarnya memberikan satu platform untuk kita bertindak. Jangan mengatakan bahawa kita ni takut sebab kita tidak faham. Sebenarnya ada jalan untuk menjadikan kita faham. Dan ada ruang yang terbuka luas untuk kita ni menuntut hak-hak kita ni di mahkamah syariah. Sama ada anak tu di bawah penjagaan si ibu ataupun anak itu di bawah penjagaan si bapa, maka konteks ini si bapa tetap wajib menjalankan tanggungjawab nafkah
kepada anak. Sehingga berumur 18 tahun dan ada konsekuensi yang lain yang boleh dituntut oleh anak itu sehingga kepada pusat pengajian. Okey. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi untuk menyambung perbualan dan juga perbicaraan ini. Memang menarik sekali dan mesti diketahui dan digali dalam-dalam ni. Kita perlu memberikan kefahaman terus kepada masyarakat kita ni ya. Baik, apapun Tuan, masa yang diluangkan dan usaha yang juga untuk benar-benar memberikan kefahaman kepada masyarakat penonton kita ni amat kami hargai. Buat Yang Mulia Tuan Muhammad Effendi bin Junaidi. Ya, terima kasih kami ucapkan dari pihak Rampai Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu penjelasan yang amat intens mengenai nafkah anak disayang ataupun dibuang bersama dengan narasumber kita ni tadi Tuan Muhammad Effendi Junaidi ataupun lebih dikenali sebagai Rafiq Effendi. Beliau merupakan peguam syar'i, mediator bertauliah. Betul. Sebenarnya banyak lagi soalan yang ingin kita ajukan. Mudah-mudahan akan ada sesi lain lagi kita bawakan di Rampai Pagi untuk segmen bicara undang-undang, kerana saya rasa undang-undang ini memang cukup relevan dalam kehidupan kita, bukan hanya undang-undang yang mengaitkan dengan institusi keluargaan, hatta undang-undang yang mungkin berkaitan dengan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup dan supaya segmen ini akan memberikan satu menstabilkan supaya kita ni indah celaru keliru. Celaru bahasa lebih kurang ya. Lebih kurang ya. Kalau kita ni ada kewahaman, mudah-mudahan segmen-segmen yang kita bawakan di Rampai Pagi ini dapat sedikit sebanyak memberikan penjelasan kepada setiap persoalan ataupun kewahaman yang bis kita ada. Baik, di penghujung Rampai Pagi nanti ada lagi satu segmen kita bawakan wawancara secara virtual. Dan ini ada berkaitan dengan Brunei December Festival ya. Dan satu wawancara ini akan memfokuskan mengenai Karnival Bahasa Arab. InsyaAllah nanti bersama dengan Timbalan Dekan Fakulti Bahasa Arab UNISA selaku Timbalan Pengerusi Karnival Bahasa Arab iaitu Dr. Haji Rafidah binti Haji Abdullah. Baik, kita akan berehat seketika untuk mengikuti siaran berita 9 pagi dan kembali selepas ini. Ke mana-mana.